Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. So hari ini kita nak buat reaction seperti mana minggu-minggu yang sebelum ni, reaction kepada satu khutbah Jumaat. Jom kita dengar sama-sama. Malah sebaik-baik nasihat adalah dengan bahasa yang lemah lembut, bersopan dan berhemah untuk menyampaikan kebaikan agar matlamatnya tercapai kepada si pendengar. Nasihat juga memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam kerana dapat memperkukuhkan ikatan ukhuwah Islamiyah sesama saudara Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, selaras dengan pengumuman daripada Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan 19 November 2022 sebagai hari pengundian bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Manakala tarikh penamaan calon dan pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 5 dan 15 November 2022. Justru, rakyat Malaysia perlu memilih bakal calon pemimpin yang mentadbir dan menerajui negara dengan jaminan kemaslahatan dan mengekang kemudaratan. Hal ini kerana Islam sangat memandang serius soal pelantikan pemimpin bagi umat manusia, meskipun dalam kelompok yang sedikit dan kecil. Ini bertepatan dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada 3 orang yang bermusafir, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi ketua. Riwayat Abu Dawud. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, hakikatnya di Malaysia sebelum mengundi, tempoh berkempen yang ditentukan selama 2 minggu bagi menyokong calon dan parti yang bertanding. Kempen pilihan raya ini dilihat bagi mengangkat kredibiliti calon dan seterusnya akan dipilih menjadi pemimpin setempat. Sehubungan dengan itu, mimbar ingin menasihatkan kempen pilihan raya yang bersih perlu dijalankan dengan penuh adab, akhlak dan bersemangat ukhuwah yang digariskan oleh Islam agar akhlak seorang Islam terus dapat dipraktikkan. Maka dalam tempoh berkempen, setiap individu atau kumpulan hendaklah yang pertama, individu dan jentera parti politik yang berkempen hendaklah menjauhi ucapan-ucapan yang tidak baik seperti memaki hamun, mencerca dan mendedahkan aib kepribadian seseorang. Ketika berkempen, kawallah lidah dari ucapan dan perkataan nista dan dusta. Ini kerana terdapat hadis yang dijelaskan bahawa perbuatan ini merupakan perbuatan orang yang muflis di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan juga harta benda." Baginda bersabda, "Orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan solat, puasa, zakat, namun dia datang dalam keadaan dahulu pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Amal-amal kebaikannya dibahagi-bahagikan kepada orang-orang tersebut. Jika hak yang pernah dia langgar sebelum dapat dipenuhi kesemuanya, sedangkan amal-amal kebaikannya sudah habis, maka kesalahan-kesalahan dosa-dosa mereka diambil lalu dipikul ke belakang, kemudian dilemparkan ke dalam neraka." Riwayat Muslim. Sebuah lagi hadis menjelaskan 2 dosa yang sering menjerat manusia itu ke neraka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taqwallah husnul khulqi wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasan nar faqala al-fammu wal farju. Takwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi berkaitan sebab kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Riwayat Tirmizi. Kedua, menyemak dan meneliti kesahihan sesuatu berita dan fakta yang diterima sebelum disebarkan semasa berkempen. Ini kerana terdapat banyak cerita yang disebarkan merupakan berita palsu yang boleh mendatangkan kegelisahan kepada pengundi-pengundi. Lebih-lebih lagi di zaman teknologi maklumat ini, kebanyakan kempen pilihan raya akan melibatkan kempen menerusi media sosial
yang berselindung di sebalik akaun palsu untuk kepentingan peribadi dan kelompok. Ini menjadikan cerita dan berita palsu dapat disensasikan dan dikongsikan di alam maya tanpa dapat menghalang penularannya sehingga tempoh berkempen. Namun begitu, tidak dinafikan kempen melalui media sosial juga dilihat lebih efisien dan penyebarannya sangat pantas. Namun kita perlu memelihara batas-batas penerimaan dan penyebaran sesuatu maklumat dengan teliti kandungan maklumat yang disebarkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatusibu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Muslimin sekalian, ketika kehangatan dan kegairahan tempoh berkempen, janganlah bertindak melulu tanpa berfikir panjang, melakukan provokasi melampau terhadap calon yang berbeza parti dengan menonjolkan kekerasan dan keganasan yang jauh terpesong daripada akhlak Islam. Sewajarnya calon dan penyokong berkempen secara sihat dan akur dengan garis panduan undang-undang serta peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, khususnya Suruhanjaya Pilihan Raya dan Polis Diraja Malaysia. Ketahuilah, politik merupakan ijtihad dalam kerangka pemikiran Islam. Betulkan niat berkempen kerana Allah untuk mendapat keredaannya dan menjauhi kemurkaannya. Peliharalah ikatan persaudaraan dengan menjauhkan perbalahan dan pergaduhan sesama sendiri agar boleh bertunjuk dan rahmat, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu memperolehi rahmat. Dalam tempoh berkempen, jangan sesekali jadikan perbezaan pemikiran dan hala tuju politik berlautan sehingga habis pilihan raya dengan tidak bertegur sapa, bermasam muka dan saling salah menyalah atas keputusan pilihan raya. Janganlah kerana berlainan fahaman politik sanggup mengetepikan kebenaran dan prinsip-prinsip Islam, akhirnya kawan menjadi lawan. Telerainya ikatan silaturahim dan rumah tangga porak-peranda biarlah ibarat mendapat sama berlaba, kehilangan sama merugi. Oleh itu, hiasilah tempoh berkempen dengan mempamerkan watak dan akhlak Islam yang terbuka dan rasional. Ketahuilah, PRU 15 bukanlah gelanggang untuk berbalah, namun merupakan medan untuk kepentingan negara dan rakyat. PRU 15 adalah untuk mengangkat pemimpin yang adil, bijak dan berintegriti. Bahkan PRU 15 ini adalah medan untuk mengangkat pemimpin yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia sangat dituntut di dalam Islam. Hadis daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal muqsitina indallah ala manabira min nurin ala yamini ar-Rahmani azza wa jalla. Sesungguhnya pemimpin yang adil berada di sisi Allah, di atas mimbar daripada cahaya. Mereka duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pengasih. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini adalah, yang pertama, umat Islam janganlah menjadikan politik segala-galanya dalam kehidupan sehingga menghalalkan perkara yang dilarang dan akhirnya menghumbarkan diri ke dalam neraka Jahannam. Matlamat tidak menghalalkan cara. Yang kedua, umat Islam janganlah menjadikan perbuatan tidak berakhlak itu berleluasa semasa berkempen, kerana akan menyebabkan agama Islam disalahfahami. Yang ketiga, Syekh Muhammad Abduh pernah berkata, kudapati Islam di barat tanpa umat Islam dan kudapati orang Islam di timur tanpa Islam. Islam tertutup dan terdinding oleh perbuatan buruk umat Islam sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka besarlah bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Okey, alhamdulillah kita dah dengar sama-sama khutbah kita tadi dan sangat menarik berkaitan tentang isu ini, dan saya kira ini menunjukkan bahawa masjid-masjid kita, surau-surau kita yang telah update berkaitan tentang isu ni lah. Maksudnya bila ada isu pilihan raya, kita sembang isu pilihan raya, dan ini adalah satu khutbah yang bagus. Tahniah kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor kerana menyediakan khutbah yang bagus, rasional dan sangat bertepatan dengan waktu pilihan raya sekarang. Moga Allah telah memberikan kebaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.